Pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafak setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita pinjaman nyawanya untuk terus kita beribadah kepadanya, untuk terus kita melaksanakan tugas kita selaku hamba, selaku khalifah, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih lagi pilih kita untuk kita bertemu lagi dengan bulan yang dinantikan oleh seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kalau kita melihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan memasuki syurga menerusi pintu ibadah. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairan faman kana min ahli min ahli salah du'iya min babil salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli al-siyam du'iya min babil rayyan wa man kana min ahli al-sadaqah du'iya min babil sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu babil anta wa ammi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilka abwab min dururati fahal yud'a ahadan min tilka abwab kullaha qala na'am wa arju an takuna minhum. Hadis riwayat Bukhari. Panjang juga ini tuan-tuan. Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis pasangan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inilah kebaikan daripada apa yang kamu amalkan. Maka barang siapa daripada kalangan ahli solat, dia akan dipanggil daripada pintu solat. Barang siapa daripada kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Dan barang siapa dari kalangan ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa daripada kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita buat ada pintu-pintu dia. Sebab apa? Dalam syurga Allah ni banyak pintu. Banyak sangat pintu. Pintu ni. Maka bagi puasa ada pintu puasa yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Bagi orang salat ada pintu orang salat. Bagi orang yang berjihad ada pintu orang yang berjihad. Bagi orang yang sedekah ada juga pintu bagi orang yang sedekah. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, demi bapa dan ibuku, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian. Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil daripada semua pintu? Memang ada pintu-pintu. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ada di kalangan hamba ni yang masuk semua pintu, yang dipanggil daripada semua pintu-pintu tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari nombor 1764, hadis sahih. Jadi terhormati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kata bagi mereka yang melakukan ibadah-ibadah ada
pintu-pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni siapa solat pintu ni, puasa, nama puasa di mana ada nama dah Ar-Rayyan. Ada pintu orang sedekah, ada pintu orang jihad. Dan Abu Bakar tanya, adakah semua pintu akan memanggil bagi mereka yang melakukan keempat-empat dia? Rasulullah kata keempat-empat pintu tu akan memanggil bila mana kita melakukan empat-empat perkara tadi kan. Tak ada orang puasa saja, ada orang puasa saja kadang tak solat, ada orang solat saja, ada dia tak puasa, ada juga. Tapi kalau kita dipilih berada dalam kategori keempat-empat perkara, maka keempat-empat pintu tadi akan panggil kita. Masuklah ikut pintu mana-mana yang kita suka. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan kita tahu satu bulan infak. Kan dalam Ramadan ni tak payah suruh kadang-kadang. Tak payah nak anau sangat. Mari sendiri rasa nak sedekah sebab dia tahu akan kelebihan sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab apa Allah menyatakan dengan jelas sedekah ni dengan dua kaedah, secara rahsia atau secara terang-terangan boleh. Allah sebut dengan jelas kan, anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan sedekahlah dan infaklah daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, sirran secara sembunyi, atau wa alaniyah ini secara terang-terangan. Sehingga mana kalau kita melihat kelebihan sedekah dalam bulan Ramadan berbeza dengan bulan lain. Jika bulan lain nisbahnya nisbah 700, nisbah RM1, satu nisbah 700. Itu bulan biasa. Tapi dalam Ramadan dilipat kali ganda. Sebahagian hadis menyatakan ada 70 kali ganda. Sebahagian hadis yang lain menyatakan kelebihan dalam Ramadan sehingga dilipat kali ganda sehingga 700 kali ganda. Itu cuba tuan-tuan bayangkan. RM1 nisbah 7,000. Kalau 70 kali ganda daripada 700, 7 kali ganda berapa puluh ribu tu kan. Nisbah RM1 je. Nak tunjuknya barakahnya bulan Ramadan dengan ibadah yang kita lakukan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW menyatakan dalam mafhumnya, dia datang seorang lelaki kepada baginda Nabi SAW. Dia bawa seekor unta yang bertali pada hidungnya. Maka diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku infak unta aku ini fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab baginda kepada lelaki ini? Wahai si fulan bin si fulan, dia kata, sesungguhnya dengan infak kamu ini, dengan sumbangan unta kamu yang kamu berikan pada jalan Allah ini, sesungguhnya nanti di akhirat Allah akan menggantikannya dengan 700 ekor unta yang sama seperti mana yang kamu infak ni. Kalau dia ada tali kat hidung, ada jugalah. Kalau satu ekor unta, tuan-tuan rahmati Allah, dibalas dengan 700 ekor unta. Ini pula kalau berunta-unta. Sebab nak cakap banyak unta kan, berunta-unta lah maksudnya. Kan? Lagilah dikira tambah lagi. Kira sendirilah. Mana kata hebatnya Ramadan, kerana apa? Dilipat kali gandakan pahalanya. Sehingga mana Masya Allah, Tabarakallah, tak terkira. Kalau kita nak kira nikmat Allah, la tuhsuha, tak mampu kita nak kira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, infaklah di jalan Allah ni dengan kaedah yang macam mana? Banyak dan berterusan.